يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا. Al-Azim. Semuliakan ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai masjid, muslimin hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa' syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita dapat bertemu, berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan kita, perjumpaan kita pada malam ni Allah kira, Allah nilai sebagai salah satu daripada amal kebajikan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tengok pada hadis yang ke-10. Kali terakhir kita tengok hadis ni adalah hadis yang ke-9, 7 hari bulan 7 tahun 2019. Makna hampir setahun juga tuan-tuan kita tak bertemu. Pada malam ni kita sambung hadis yang ke-9. Majoriti syurga, majoriti penghuni syurga dan juga neraka. An Ibn Abbas wa Imran bin Husaini radhiyallahu anhum an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Abbas dan juga Imran bin Husain radhiyallahu anhum, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Aku melihat di dalam syurga dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada kalangan orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Pertama kita melihat kepada rawi yang meriwayatkan hadis ni. Rawi yang meriwayatkan hadis ni yang pertama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni kunyah dia Ibnu Abbas. Tapi pasal apa panggil Ibnu Abbas? Untuk tujuan mentakzimkan dia, memuliakan dia, membesarkan dia, maka diletakkan kunyah dia Ibnu Abbas. Ibnu ni makna anak. Abbas ni adalah nama kepada ayah Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang masyhur yang kita selalu dengar dan kita selalu baca. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dengan agama, makna fahamkan dia dengan agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Ni Abdullah. Ketika mana Abdullah ni bermalam di rumah ibu saudaranya. Ibu saudaranya yang bernama Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Maimunah ni dua beradik dengan mak dia. Siapa Maimunah ni tuan-tuan? Maimunah ni adalah Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Maimunah. Bila mana giliran Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mak nakan dia, maka Abdullah ini mengambil peluang untuk bersama dengan Nabi, dia tidur di rumah mak nakan dia. Bila tidur di rumah mak nakan dia, pagi esok dia mangkit awal, dia sediakan air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Nabi tanya Maimunah, siapa yang sediakan air ni? Maimunah kata Abdullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendoakan kepada Sayyidina Abdullah dengan doa yang kita sebutkan tadi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dengan agama. Ya Allah, ajarkan kepada dia ilmu Al-Quran. Sebab tu dia di antara ulama yang menjadi rujukan dalam bidang tafsir Al-Quran. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia buat satu pertemuan.
satu perjumpaan dengan para sahabat Badar. Sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar. 313 orang pada zaman Nabi. Bila mai zaman Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia tak sampai dah 313 orang. Sebab ada sahabat yang syahid selepas daripada peperangan Badar. Ada sahabat yang wafat selepas daripada tu. Bila mai zaman Sayyidina Umar ni tinggal tak ramai dah. Bila Sayyidina Umar panggil mereka tuan-tuan, Sayyidina Umar turut menjemput Sayyidina Abdullah bin Abbas. Panggil Abdullah bin Abbas untuk bersama. Sehingga menjadi sahabat-sahabat Badar ni berasa tak apa nak seronok. Sebab dia bukan terdiri daripada ahli Badar, tiba-tiba dia mai juga. Kalau dia boleh mai, anak-anak kami pun boleh mai. Rupanya dah. Ada benda yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak ambil daripada Sayyidina Abdullah ni. Bila mana dibacakan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sayyidina Umar tanya kepada sahabat-sahabat Badar. Apa yang kita faham daripada idza jaa nasrullahi wal fath? Semua sahabat Badar menyatakan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat ini dengan tujuan nak beri khabar gembira berkaitan dengan pembukaan kota Mekah. Ghalib dia semua kata lagu tu. Bila mana tanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, apa makna idza jaa nasrullahi wal fath? Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini turun menyatakan hampirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kewafatan. Betul? Bila Islam dah berjaya, Islam dah menang, Islam dah sempurna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan oleh Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ni Abdullah bin Abbas, maqam dia sampai hari ni masih ada tuan-tuan. Maqam dia sampai lah ni masih ada di Taif. Sebab apa? Sebab dia berdakwah ataupun kita katakan dia mengajar para sahabat radhiyallahu anhum berkaitan dengan Al-Quran di Mekah selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahabat ni nama dia Imran bin Husain. Imran bin Husain, bukan Imran bin Husain. Husain menggunakan huruf sin, hak ni menggunakan huruf sad, Husain. Imran bin Husain ini memeluk Islam ketika berlakunya peperangan Khandaq. Ketika berlakunya peperangan Khaybar. Perang Khaybar, perang yang melibatkan Islam dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang dihambat keluar oleh Nabi SAW daripada Madinah, mereka bersembunyi ataupun mereka berselindung di satu tembok yang nama dia tembok Khaybar. Tembok Khaybar ini berjaya dijatuhkan. Tembok Khaybar ini berjaya dipecahkan oleh salah seorang sahabat, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib pada tahun yang ke-7 Hijrah. Tembok Khaybar. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok demonstrasi yang melibatkan kekejaman Zionis, umat Islam ni dia buat demonstrasi, di antara slogan kata yang akan dilaung-laungkan, Khaybar, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Cerita bab Khaybar. Pasal apa? Mengingatkan kepada Yahudi berkaitan dengan Khaybar yang pernah dipecahkan oleh tentera Islam pada zaman Nabi SAW. Maka pada waktu itu sahabat yang bernama Imran bin Husain ini memeluk Islam, yakni pada tahun yang ke-7 daripada hijrah, masuk Islam. Bila dia masuk Islam tuan-tuan, dia berbai'ah kepada Nabi SAW dengan tangan kanannya itu diletakkan di atas tangan Nabi, dan dia bersumpah tidak akan melakukan sebarang perbuatan melainkan perbuatan yang baik di atas tangan tersebut. Tangan hak dia pegang Nabi ni, dia sumpah dah, dia tak akan buat benda-benda melainkan benda itu adalah benda yang baik. Ni Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tangan itu adalah tangan yang mengambil bai'ah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang memberi bai'ah kepada Nabi. Dia tak buat benda tak elok tuan. Kita tengok gambar nuju 4 belalang. Besar menjanggut. 4-5 orang datuk tu habis tuan-tuan.
Seorang makan nasi tangan kiri, seorang dia pembaik rumah, kih apa tuan-tuan, kih puspa wangi punya pasal. Tangan tu tak mau kacau. Imran bin Husain tangan tadi dia tak gunakan melainkan untuk kebajikan sahaja. Sebab tangan itu tangan yang memberi bai'ah kepada Nabi SAW. Pada zaman Sayyidina Umar, Imran bin Husain ini dihantar oleh Sayyidina Umar ke Basrah untuk nak ajak penduduk-penduduk Basrah dengan Islam. Sehingga kata seorang tabi'in, Imam Hasanul Basri, seorang tabi'in, dia kata, aku tidak melihat seorang yang lebih warak daripada Sayyidina Imran bin Husain yang terdapat di negeri Basrah. Sebab apa? Sebab masa dia diluangkan kepada Allah yang tidak mau kepada gangguan. Kalau dia sembahyang, dia tak mau langsung kepada gangguan. Masa dia hanya diperuntukkan kepada Allah. Nama dia Imran bin Husain. Bila berlaku pertembungan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Imran bin Husain mengambil pendekatan tidak berpihak. Belah Sayyidina Ali pun dia tak masuk, belah Sayyidina Muawiyah pun Sayyidina Imran bin Husain ni tak menyebelahi. Dia tak masuk belah-belah mana tuan-tuan. Sebab apa? Sebab belah Sayyidina Muawiyah orang Islam, sebelah Sayyidina Ali juga orang Islam, seperti mana Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ittala'tu fil jannati, aku melihat dalam syurga, aku berjalan dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pi syurga bila tuan-tuan? Dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Kita baca dalam surah Al-Isra' ayat kedua. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala sebut linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi sebahagian, bukan semua, sebahagian. Bukan semua benda yang Allah Ta'ala tunjuk, sebahagiannya. Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ceritakan ada di antara petanda baik dan ada di antaranya petanda yang buruk. Ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan manusia yang bercucuk tanam. Dia bertanam bercucuk sekali tuan-tuan, menuai hasil berkali-kali. Hak ni benda hak Nabi tengok. Tanya malaikat Jibril, Jibril kata ini perumpamaan orang yang berjihad dengan harta. Ada pula manusia yang diberikan kepala rupa parah yang elok dihentuk di atas batu besar sehingga pecah kepala. Ini balasan buruk kepada siapa? Orang yang berat kepala daripada mendirikan salat. Jadi semua tadi Allah Ta'ala tunjukkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah syurga dan juga neraka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syurga, neraka, nikmat, azab wajib kita imani. Wajib kita imani. Pasal apa wajib kita imani? Sebab perkara-perkara tersebut dia terkandung dalam umurul akhirah, perkara yang melibatkan akhirat. Nampak tak nampak tuan-tuan? Nikmat kubur, azab kubur kita tak nampak. Sehingga ada orang dia tak boleh terima akal. Dia kata malaikat ni lagu mana dia nak tibai kita? Liang kubur kecil, liang kubur sempit, randa tu sempit, dia nak tibai lagu mana? Akal kita tuan-tuan tak boleh fikir. Akal kita tak boleh fikir. Sebab dia panggil perkara sam'iyat. Perkara tadi kita imani dengan cara kita mendengar daripada Nabi SAW tentang adanya benda tu. Kalau kita fikir tuan-tuan, memang tak lepas fikir. Tak lepas fikir. Bukan kata kita nak fikir benda yang kita tak lalui lagi. Alam barzakh ni, alam kubur ni kita tak lalui lagi. Tak lalui lagi. Sebab kita duduk di alam dunia. Ada benda yang kita telah lalui, tu pun kita tak boleh fikir. Apa dia? Alam mimpi. Alam mimpi ni tuan-tuan, kita lalui. Boleh dikatakan setiap malam kita mimpi, kita merepek. Tu pun kita tak boleh fikir. Keluh kesahnya kita ketika berada di alam mimpi. Penat sakit ketika berada di alam mimpi. Sehingga terbit daripada mulut
perkataan adui keluar. Siapa buat ha? Dia kata tadi aku merepek, dia kata orang tampah. Benda tu kita lalui. Dan kita rasa tak? Kita rasa pedih sehingga kita kata aduh, rupanya kita bermimpi. Benda yang kita lalui sendiri pun tuan-tuan kita tak boleh fikir, tambah benda yang kita tak lalui lagi. Sebab tu ada sebahagian orang dia tak percaya. Tapi wajib bagi kita mempercayai berkaitan syurga, neraka, nikmat, azab, sebab ia termasuk dalam perkara akhirat. Bila perkara akhirat tadi ni tuan-tuan, salah satunya termasuk ia dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Iman ni ada 6, salah satunya beriman kepada hari akhirat. Syurga, neraka, nikmat, azab termasuk dalam bicara akhirat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat syurga. Syurga ni tuan-tuan salah satu daripada nikmat yang kekal. Yang Allah sebut dalam Quran, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Allah cerita berkaitan dengan nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga. Syurga ni tuan-tuan, nikmat dia tuan-tuan tidak pernah dirasai oleh hati manusia, tidak pernah dibayangkan oleh mata manusia, oleh telinga manusia. Ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la qatara 'ala qalbil bashar. Dalam hadis qudsi Allah kata, yang kata syurga, nikmat syurga, azab neraka ni tuan-tuan, ma la 'ainun ra'at. Mata tak boleh nak bayang dengan apa yang kita lihat. Kita tak tengok hak ni kita kata syurga lagu ni kot no. Tak boleh nampak. Kita duk dengar ni kita kata nampak lagu tu. Tak boleh nampak. Dia nak main fikir pun tak boleh yang kata syurga. Nikmat dia tu. Bayang tengok tuan-tuan, kalau nikmat kita hari ni tuan-tuan, nikmat kita makan. Kita makan sedap. Lepas makan tu tuan-tuan, kita kena qada hajat. Tu ghalib kebiasaan orang. Kalau tak qada hajat, memberi kesan buruk pada tubuh badan. Dia kena pergi hospital, dia kena pergi klinik, dia kena pergi farmasi cari ubat. Tapi dalam syurga, bila mana dia makan, dia minum, dia tak berak kencing. Bukan kata berak kencing, kentut pun dah. Akal tak boleh fikir. Atas dunia ni tuan-tuan, berak kencing dah, kurang-kurang kentut tu ada. Dia kata berak dia kata 3 hari dah, tapi kentut tu kerak. Hak ni kentut pun dah. Yang boleh belahak. Belahak tu tuan-tuan, wangian belahak ni seperti mana kasturi. Nabi tengok bila? Nabi tengok dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Neraka Nabi tengok, neraka pun Nabi tengok tuan-tuan. Neraka ni tuan-tuan, makanan penghuni neraka kata Allah dalam Quran. La yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Dalam neraka ni tuan-tuan tidak merasai kesejukan. Sejuk tu tak ada. Yang ada hangat. Hangat ni tuan-tuan sampai kepada tahap terbakar kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Ketika mana kulit-kulit mereka itu hangit terbakar, baddalnahum juludan ghairaha. Allah kata kami kazin, kami salin, kami tukar dengan kulit-kulit yang lain. Hangat. Wala syaraba, tidak ada minuman dalam neraka illa hamiman wa ghassaqa, melainkan minuman daripada hamim, daripada yang panas. Panas ni tuan-tuan, sehingga kalau tengok dalam kitab-kitab lama ni tuan-tuan, dia cerita panas neraka ni tuan-tuan, bukan nanti kata nak masuk ayak masuk dalam mulut. Tak, kita kata baru duk lagu tu. Ni, duk lagu tu. Kalau kita minum ayak kopi hangat, ayak kopi hangat kita minum tu tuan-tuan duk tani. Wap ayak kopi hangat dia kena muka hangat dah. Sebab tu orang tua kita ni tuan-tuan, ayak dia buh dengan pelapik. Pasal kita kecil-kecil dulu duk tuang ayak dalam pelapik tuan-tuan, kita boleh duk menerak buh ayak kita minum. Hangat. Ayak baru jerang. Lah ni ayak kowe tak apa nak hangat. Kalau dulu ayak baru jerang sangat tuan-tuan. Dia buat ayak kopi tu hangat nak mampus.
Mak kita dah minum air kopi hangat, dia tengok kita duduk menyerap di rumah orang, dia pun hangat juga, hangat. Lah kali dia buh di paha lembut tu putih sedah. Dia kata, hang buat malu muka aku lah. Hangat tadi ni tuan-tuan, bukan pada ayak, hangat pada muka. Ayak tu tak masuk mulut lagi, tapi wap hangat tu kena muka. Minuman neraka ni tuan-tuan, bila ayak yang hangat kena di muka, menjadikan ni kulit muka ni hancur. Kulit muka hancur. Agak-agak hidup tak manusia? Hidup. Manusia tidak akan mati dalam neraka. Mati ni dalam dunia saja tuan-tuan. Pergi sana tuan-tuan akan hidup. Dia tak mati dah. Seksa lah tera mana pun tuan-tuan, istilah mati tidak wujud. Hidup. Kemudian ayat tadi yang panas tadi ni tuan-tuan dimasukkan dalam mulut pasal apa? Pasal dahaga. Masuk dalam mulut tuan-tuan, putih orang perut. Tu minuman. Wa ghassaqa. Minuman yang kedua tuan-tuan daripada minuman-minuman yang busuk. Ayat apa? Ayat bisa darah nanah sebagai minuman kepada penghuni neraka. Makanan mereka terdiri daripada buah zakum. Buah zakum ni kata ulama, kalau seandainya air daripada perahan buah zakum ini setitik jatuh ke atas dunia, maka rosak seluruh makanan atas dunia. Kalau setitik air perahan buah zakum jatuh atas dunia, rosak seluruh makanan di atas dunia. Ni penghuni neraka. Manusia bertahan. Allah jadikan mereka hidup dalam neraka, tuan-tuan. Hidup. Bukan kata mati. Hidup dalam neraka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ketika Allah menciptakan syurga, Allah menciptakan neraka, Allah Ta'ala kata ke malaikat Jibril, pi tengok syurga neraka. Pi tengok. Bila pi tengok ni tuan-tuan, syurga ni tuan-tuan, dengan nikmat dia yang tidak ada batasan. Tengok pula neraka dengan siksaan azab yang sangat dahsyat. Kata malaikat Jibril, ya Allah, kalau keadaan sebegini syurga dan neraka, nescaya tidak akan ada manusia yang akan masuk ke dalam neraka. Tak ada. Pasal apa? Siksaan. Lalu Allah Ta'ala firman kepada malaikat Jibril, pagak syurga. Pagak. Dan pagak neraka. Malaikat tanya, nak pagak dengan apa? Allah kata, pagak syurga bil makarih, dengan benda yang dibenci. Syurga dipagari dengan benda yang dibenci. Siapa nak benci syurga ni tuan-tuan? Hawa nafsu. Pagak benda yang dibenci oleh hawa nafsu. Sebab tu benda baik ni tuan-tuan, yang akan menentang dia hawa nafsu. Mai sembahyang jemaah. Mai sembahyang berjamaah. Yang nak menentang sembahyang berjamaah hawa nafsu. Bila kita kata kat kawan kita, Din, lama hang tak mai sembahyang berjamaah. Aku sembahyang di rumah pun sah. Bukan dia kata, hawa nafsu yang kata. Hawa nafsu yang kata, sembahyang di rumah pun sah. Bukan kata di masjid. Kita kata puasa hari Arafah pahala besar, dia kata tak puasa pun tak apa, sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak boleh apa. Tapi rokok dia hang tutuh juga. Tentang hang duk balas rokok. Dia kata tak apa, kita pegang hak makruh. Kalau hak makruh ni pun tuan-tuan berat. Hak makruh ni pun berat dah. Tak usah pegang hak haram, pegang hak makruh pun berat dah. Pasal apa kata berat? Pasal benda yang Allah benci. Benda yang Allah benci. Pagak pula neraka. Pagak neraka ni tuan-tuan, benda yang dibenci oleh hawa nafsu. Hawa nafsu tak suka. Hawa nafsu suka. Pagak neraka dengan benda yang hawa nafsu suka. Pagak neraka dengan pagak syurga dengan benda yang hawa nafsu tak suka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah ibaratkan kepada kita, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia hari ini tuan-tuan, dunia kehidupan atas dunia ini adalah penjara bagi kita orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Apa makna neraka syurga ni? Syurga bagi mereka. Sebab apa? Syurga kalau nak disembahkan kepada syurga, syurga tidak ada had, syurga tidak ada limit, syurga tidak ada batas. Orang beriman duduk dalam syurga, syurga itu sebagai
penjara, terbatas pergerakan dia. Nak makan ada masa, nak minum ada masa, nak tidur ada masa, nak makan bukan semua. Ada benda yang dia boleh makan, ada benda yang dia tak boleh makan. Nisbah kepada penjara. Jadi tuan-tuan dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi SAW, bila mana dia melihat ke dalam syurga, maka Nabi kata kebanyakan penghuni syurga daripada kalangan orang-orang fakir. Orang fakir. Satu pandangan ulama Imam Ibn Hazmi. Imam Ibn Hazmi menyatakan yang dimaksudkan dengan orang fakir ini tuan-tuan, orang yang tidak mempunyai apa-apa, itu fakir. Adapun miskin, orang yang mempunyai sesuatu tetapi tidak mencukupi. Bagi pandangan Imam Ibn Hazmi, beza antara miskin dengan fakir. Walid dia kita duk dengar fakir miskin, fakir miskin. Dia dua perkara yang berbeza. Imam Ibn Hazmi dia kata apa? Miskin tadi ni dia ada sesuatu tetapi sesuatu itu tidak mencukupi untuk keperluan dia. Adapun yang dikatakan fakir, dia tidak mempunyai sesuatu. Tak mempunyai sesuatu. Itu satu pandangan. Ada pula pandangan yang lain mengatakan yang dikatakan miskin ni tuan-tuan, pendapatan dia untuk memenuhi keperluan dia. Hak tu miskin. Contoh kita kata sehari RM50 buat kerja. Memang keperluan dia sehari 50. Makan dia, pakaian dia, tempat tinggal dia, mengaji anak dia, memang RM50 kos kehidupan dia. Bukan dibandingkan dengan kehendak dia. Kalau kehendak RM50 tak cukup, bukan kata RM50, RM5,000 pun tak cukup tuan-tuan kalau kehendak. Tak cukup. Keperluan. Hak tu dikatakan miskin. Adapun fakir tuan-tuan, pendapatan tadi ni tak mencukupi untuk keperluan dia. Keperluan dia sehari ni tuan-tuan RM50, tapi pendapatan dia hanya sehari RM20. Hak tu fakir. Pasal apa Nabi SAW dia melihat banyak orang-orang fakir dalam neraka? Yang pertama, orang fakir ini tuan-tuan, soalan korang. Soalan dia korang. Hadis yang pernah kita baca dulu di awal kitab ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok muka surat berapa. Muka surat 16. Satu hadis Nabi yang Nabi pernah cerita kepada kita tuan-tuan. Nabi kata la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima 'amila fihi wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah. Tak berganjak kaki anak Adam di depan Allah di hari akhirat kelak, melainkan ia akan ditanya 4 perkara. Yang pertama, dia akan tanya berkaitan dengan usia kita, dengan umur kita. Umur ikut mana? Yang kedua, dia akan tanya kepada kita berkaitan dengan ilmu kita. Fima amila fihi, kok mana hamba amal. Yang ketiga, dia akan tanya amalihi, harta. Min aina iktasabah, daripada mana harta yang usaha, halal ke haram. Wa fima anfaqah, ke mana yang habiskan harta. Nombor 4, dia akan tanya kepada kita an jismihi, tubuh badan kita. Buat apa? 4 benda. Kalau orang yang fakir, orang yang tidak memiliki harta, maka soalan yang 4 tadi akan dikurangkan oleh Allah menjadi 3. Harta tak ada. Tuhan nak tanya an malihi, harta. Mai kok mana harta ni? Seorang sahabat nama dia Sayyidina Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini tuan-tuan orang yang pakar dalam bab halal haram di kalangan umat Nabi. Pakar. Nama dia Muaz bin Jabal. Ada beberapa orang yang Nabi cerita mempunyai kepakaran di kalangan umat Nabi. Sayyidina Abu Bakar dengan sifat benarnya. Sayyidina Umar dengan sifat tegasnya. Sayyidina Osman dengan sifat malunya. Sayyidina Ubay bin Ka'ab dengan sifat qarra'.
orang yang fasih, orang yang pandai baca Quran. Sayyidina Abu Ubaidah ibn Jarrah, orang yang hebat dengan sifat amanah. Abu Ubaidah ibn Jarrah. Muaz bin Jabal, orang yang pakar dalam bab halal haram. Pada zaman Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pergi berjumpa dengan Sayyidina Muaz. Bila berjumpa dengan Sayyidina Muaz, tanya Sayyidina Muaz, harta hang banyak ni hang kena bagi setengah kat Islam. Setengah kena bagi kat Islam. Muaz kata, bukan benda haram, benda semua halal ni. Aku reti bab halal haram. Bertengkar Muaz dengan Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar ni tuan-tuan balik lagu tu ya. Bila balik ni tuan-tuan, keesokan paginya Sayyidina Muaz bin Jabal awal-awal selepas subuh mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar. Bawa sebahagian kereta pergi bagi ke Abu Bakar. Sayyidina Umar tanya Sayyidina Muaz, kemarin ni hang tengkak dengan aku ni mampu riang hang. Berkelai sungguh. Yang hari ni awak main berapa? Patutnya tak sadar awak main berapa? Muaz kata, semalam dia kata lepas tengkak dengan hang, aku tidur, aku mimpi. Aku berenang di satu lautan yang tidak ada tepian. Berenang sampai penat. Sehinggalah ada satu tangan yang menghulur memberi bantuan kepada aku. Aku pegang tangan tersebut, rupanya tangan tersebut adalah tangan milik hang. Hang bagi bantuan kepada aku. Makna kata pandangan hang itu adalah betul. Khata ni. Banyak khata disuruh bagi kepada Islam. Pasal apa? Nak menyelamatkan Sayyidina Muaz bin Jabal daripada harta. Bukan harta haram, harta halal. Pasal apa? Nak selamat daripada persoalan amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Nak selamat daripada soalan yang Tuhan nak tanya kita, kerta ni mai daripada mana, guna ke mana. Maka orang yang fakir ini tuan-tuan, soalan tu tak ada. Nak tanya apa? Nak tanya kereta tak ada. Nak tanya mutu tak ada. Tanya gerek dia kata orang bagi. Gerek orang bagi. Kita Tuhan nak tanya tuan-tuan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di hari akhirat kami akan tanya hampa berkaitan dengan nikmat yang kami bagi. Tuhan nak tanya kita, kereta guna buat apa? Dia kata kereta simpan buah dan selimut. Mutu, dia kata duk bawa pergi duk ronda petang-petang. Gerek mahal sangat, takut bunga habis, simpan. Tuhan nak tanya kita. Tuhan nak tanya. Tuan-tuan, hak ni yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok dalam syurga orang fakir ni. Dan ada riwayat menyatakan bahawasanya orang fakir ini dia masuk syurga mendahului orang yang lain 500 tahun. 500 tahun bersamaan dengan setengah hari. Masuk syurga dulu. Dia masuk dulu tuan-tuan. Setengah hari, barulah orang lain akan masuk ke dalam syurga. Mendahului orang lain. Siapa dia? Orang yang fakir. Tapi kena beringat, bukan semua orang fakir ini duduk dalam syurga. Bukan semua. Kebanyakan. Bukan semua. Sebab Nabi peringatkan kita, ada orang fakir ini tuan-tuan, hampir dengan kekufuran. Al-faqru aqrabu ilal kufri. Orang yang fakir hampir dengan kekufuran. Bila mana dia duk fikir nak cari duit sehingga sampai sanggup menjual agama dia. Yabi'uddin bi'aradid dunya. Jual agama semata-mata nak kepada habuan dunia. Ini satu golongan. Golongan yang boleh masuk ke dalam syurga, iaitu golongan yang terdiri daripada orang-orang fakir. Wattala'tu fin nari fara'aitu aksara ahliha nisa. Aku melihat dalam neraka. Fara'aitu aksara ahliha nisa, kebanyakan mereka itu adalah orang perempuan. Orang perempuan ni tuan-tuan, nak masuk syurga syarat dia mudah. Dalam satu hadis Nabi kata, iza salaital mar'atu qamsaha.
Orang perempuan ni kalau mereka boleh sembahyang 5 waktu cukup. Cukup. Wasamat syahraha. Mereka boleh puasa Ramadan. Yang ketiga, wa ata'at zawjaha. Boleh taat ke suami. Keempat, wa hafizat farjaha. Mereka boleh jaga batasan aurat. Masuklah mana-mana pintu syurga. Masuk syurga daripada mana-mana pintu yang dikehendaki oleh mereka. 4 benda. 4 benda ni. Semayang. Orang perempuan dengan orang jantan buat semayang boleh ke orang perempuan. Semayang sunat rajin. Orang jantan bukan tak rajin, cuma tak dan. Semayang duha orang tak dan. Yang dan semayang mayat tu pun sebab RM5 tuan-tuan. Tu cepat. Bayang duha tak dan, tahajud tak dan. Tapi orang perempuan dia rajin. Rajin. Saya tuan-tuan, duk pergi kuliah muslimat kan, duk ngajak kuliah muslimat. Depa duk tanya kita semayang ni semayang apa? Kita kata, orang perempuan ni depa rajin sungguh. Orang jantan ni bukan tak rajin, cuma tak dan macam kita habaq. Wasamat syahraha. Puasa Ramadan, bukan kata puasa Ramadan, puasa sunat pun depa rajin. Kita orang lelaki ni bukan kata segan tu dak, tapi tak dan lah macam kita duk abang tak dan ni dah. 2 benda ni memang boleh kat depa. Yang ketiga, wa hafizat farjaha. Jaga batasan aurat. Jaga batasan aurat ni hak ni boleh kat orang lelaki. Orang lelaki ni kalau aurat memang kita katakan cukup cantik dah aurat orang lelaki ni. Pakai baju Melayu memang pakai seluar panjang, tak ada pakai dengan seluar pendek, tak tahu kok belah sini dah. Tak ada lagi orang pakai baju Melayu dengan seluar panjang. Tapi orang perempuan kalau pakai baju kurung, kain tak tentu lagi. Kain tak tentu lagi. Dia buat kain belah pun ada. Dia buat kain macam-macam jenis. Fashion. Dan yang keempat, yang paling payah sekali tuan-tuan. Sebab orang perempuan yang terbesar masuk dalam neraka. Wa ata'at zawjaha. Hak ni nombor 4 ni. Dia berat. Bila jadi lagu ni tuan-tuan, ada satu hadis yang lain. Sahabat tanya Nabi. Pasal apa orang perempuan banyak dalam neraka? Bukan makna orang lelaki tak ada. Kalau dihitung banyak, mana banyak lelaki perempuan, perempuan ramai. Sahabat tanya Nabi, pasal apa orang perempuan ramai dalam neraka? Nabi kata disebabkan mereka kufur. Adakah kufurnya mereka kepada Allah? Nabi kata tak. Kufurnya mereka kepada kebaikan suami mereka. Kufur orang perempuan ni bukan kufur kepada Allah. Ibadah mereka tapi kufurnya mereka kepada kebaikan suami. Tuan-tuan, orang perempuan ni kalau dia marah kat kita, orang jantan. Contoh, mereka tak ada kita boleh kata. Dia tak tahu ustaz ni rakam, mereka tengok sama. Ustaz Awatif dia tengok esok dia komplain saya. Kita bawa cuti sekolah, bawa pergi sana, kita bawa pergi sini, bawa pergi sana, bawa pergi sini. Satu masa dia kata kat kita, abang jom kita pergi IKEA. Dia kata kat kita, jom kita pergi IKEA. Kita kata, ish, tak usah duk pergi kot. Awak, jalan jam lah. Kita bagi alasan tu. Dia akan kata satu benda kat kita. Ish, nikah dengan apa 10 tahun haram tak nak bawa pergi mana. Satu benda kita tak memenuhi kehendak mereka. Segala kebaikan yang kita buat tak nampak. Tuan-tuan perhati tengok. Orang perempuan dia rubah. Betul tak? Satu kehendak mereka kita tak dapat penuhi. Sehingga mereka akan menafikan segala kebaikan. Beli barang pun lagu tu juga. Dia kata eloklah tudung tu. Kita kata pakai tudung dua dadah. Dia kata nikah-nikah dengan apa haram. Tak nak beli binatang apa pun. Padahal semua kain kelumbung tu kita yang beli. Tapi dengan sebab sikit sangat tu kehendak mereka kita tak penuhi, maka segala kebaikan tadi dinafikan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penyebab orang perempuan masuk neraka. Dan satu hadis yang lain Nabi SAW kata perempuan yang salihah ini tuan-tuan, ciri perempuan salihah. Bila mana kita tengok dia tuan-tuan menyenangkan kita. Tengok bini ni berasa seronok. Tu bini yang salihah. Tengok bini serabut. Pasal apa sekali dia minta duit kut, sekali dia minta duit bil, aduh, sekabut tengok muka dia. Kalau kita tengok muka bini kita, kita berasa seronok. Itu tanda isteri itu adalah isteri yang salihah. Balik sekali ni, Ustaz Fatuli tengok, orang perempuan tengok lagu mana. Respon, tengok-tengok, ish, berasa seronok tengok mak hang. Tuan-tuan. Itu
Itu tanda isteri solehah. Balik-balik sekali tengok-tengok aku serabut tengok muka Mok Hang. Abang hantar WhatsApp kat dia. Mok Hang ni bukan solehah. Dialah aku bukan solehah, aku hamidah kata. Tengok menyenangkan hati suami. Yang kedua, yang kata salihah tadi ni tuan-tuan, segala keperluan kehendak suami dituruti. Perintah suami dia buat. Apa yang suami dia suruh, dia buat. Itu tanda isteri yang salihah. Dan yang ketiga, dia akan menjaga diri dan hartanya ketika mana si suami tidak bersama dengan dia. Dia boleh jaga diri dia, dia boleh jaga harta milik suami dia ketika mana dia tidak bersama dengan suami. Ini tanda isteri yang salihah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dengan sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pesan dalam pilih isteri ni tuan-tuan. Nabi suruh tengok 4 benda. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, tengok segak cantik dia. Yang ketiga, tengok yang keta dia. Ketiga, tengok kepada nasab keturunan. Keempat, tengok agama. Tapi dalam 4 benda ni, agama kita letakkan sebagai yang pertama. Bila agama duduk depan tuan-tuan, harta terpelihara. Cantik segak terpelihara tuan-tuan. Bila agama duduk depan. Tapi kalau segak duduk depan, tak tentu lagi agama terpelihara, harta benda terpelihara. Hak ni siapa kata? Hak ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Keterangannya, di malam Isra' Mi'raj telah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perkara-perkara ghaib. Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi banyak benda. Bukan hak ni saja tuan-tuan, banyak. Linuriyahu min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuklah di antaranya keadaan di syurga dan keadaan di neraka. Maka apabila Nabi masuk ke dalam syurga, beliau melihat kebanyakan penghuni syurga adalah daripada kalangan orang yang fakir. Nabi tengok orang fakir, orang yang susah. Disebabkan sewaktu mereka berada di dunia dahulu banyak berpeluang untuk memperbanyakkan amal ibadah. Mudah buat ibadah. Seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, orang kaya semayang, kami semayang. Orang kaya puasa, kami puasa. Orang kaya bersedekah, kami tak boleh bersedekah. Kami tak boleh bersedekah, kami tak ada. Maka Nabi SAW cadangkan kepada sahabat supaya banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak sebut. Bilang menggunakan ruas-ruas jari. Bilang, kira menggunakan ruas-ruas jari. Ni panggil ruas. Sebab mereka ini akan berkata-kata di hari akhirat. Senang. Kita kena buat keluar duit. Orang susah mengadu kat Nabi, kami tak ada duit. Nak sedekah lagu mana? Kalau orang kaya boleh sedekah, kami. Maka Nabi petua kepada sahabat supaya mana banyak berzikir. Menggunakan ruas-ruas jari. Lainlah halnya dengan orang yang kaya yang banyak disibukkan dengan menghimpunkan harta. Dan disibukkan pula dengan menjaga harta yang telah ada. Memang manusia ni tuan-tuan, harta ni nombor 1. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad dengan harta benda, jihad dengan diri. Jihad harta diletakkan dulu, jihad dengan diri diletakkan nombor 2. Pasal apa? Pasal manusia ni tuan-tuan, serta dengan diri dia tuan-tuan, dia sayang kat harta lebih daripada diri dia. Itu kebiasaan manusia. Sakit terah mana pun tuan-tuan, orang kata, pilah KMC. Dia kata kalau pergi KMC mahal tak? Dia fikir tu. Dia tak fikir sihat badan dia. Dia fikir mahal ke tak? Orang kata pergi Tok Bomo nak murah. Dia kata kena banyak mana? Nombor 1 kalau kita cadang kat dia, dia akan tanya, kena banyak mana? Dia kata kena RM2 suku. Dia kata okey lah. Tapi kalau kena banyak, dia kata mahal. Macam tu juga diri manusia ini kalau harta dengan anak. Harta dengan anak.
Manusia, tabiat dia sayang kepada harta lebih pada anak. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Amwalukum wala auladukum. Janganlah yang menjadi penghalang kamu harta benda dan anak pinak. Sebut harta dulu. Penghalang dia, harta dulu. Baru anak pinak. Terus ada tengok tang lain tuan-tuan. Tuan-tuan kita tengok sekolah kita. Sekolah kita tuan-tuan, kalau mesyuarat agung PIBG tak boleh main. Tapi kalau duit BRIM, tengah panas pun beratok. Nak ambil 100 Ustaz. Tengah panas pun beratok. Tapi mesyuarat agung PIBG, mau hampi tak apa. Dia kata aku tak pi tak apa. Setuju ke semua? Setuju ke semua? Masalah nak bincang berkaitan dengan anak-anak tak boleh pergi. Tapi kalau nak ambil duit, awal tuan-tuan. Saya yang kata lagu tu, masa mula-mula duit BRIM dapat untuk semua budak. Kita panggil Datuk Lahnan mai. Dia main lewat sikit Datuk. Datuk sampai lewat sikit. Ada seorang waris. Waris tu tak tahu duduk belah mana tahu. Dia baca wal asri kat saya. Oh hebat. Dia tahu ustaz wal asri duduk tang mana dia tahu ni. Tulis dalam surat pukul 10 dia tanya pukul 11 tak boleh mula lagi. Aduh wal asri. Tak apa saya tak kata apa kat dia. Betul menang kat dia. Saya nak tunggu dia main mesyuarat PIBG. Haram tak mai tuan-tuan. Wal asri tu tak mai mesyuarat agung PIBG tu. Masa duit BRIM wal asri. Mereka menghabiskan masa untuk mengejar dunia yang diangan-angankan sehingga mereka dikejutkan oleh kematian sebelum berkesempatan berbuat amal ibadah. Mereka akan menyesal di saat yang tidak berguna lagi penyesalannya. Tabiat manusia. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Duk kalut nak memperbanyakkan harta ni tuan-tuan sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga masuk dalam lubang kubur. Masuk lubang kubur baru sedap lah. Mati dah. Masuk lubang kubur. Atas dunia, kalut. Kalut dengan harta. Sehingga tidak mampu ataupun tidak lagi mampu berbuat amal kebajikan. Dan apabila Nabi menawat ke dalam neraka, maka beliau melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada kalangan orang perempuan. Orang perempuan banyak. Ini disebabkan ramai orang perempuan yang tidak menunaikan hak suami. Tidak berterima kasih di atas pemberian suami. Dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Tak boleh ikut kehendak suami. Tak boleh ikut tuan-tuan. Malaikat laknat orang perempuan yang apabila diajak oleh suaminya ke tempat tidur, tidak dipenuhi oleh si isteri, Allah laknat dia, malaikat laknat dia sehinggalah waktu subuh. Si isteri ni. Suami dia ajak pergi tempat tidur, tak mau pergi. Tak apa-apa hampir tidur dulu. Malaikat laknat dia sehinggalah waktu subuh. Tidak berterima kasih di atas pemberian suami dan tidak menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah. Tidak menutup aurat daripada orang yang bukan mahram. Dan ramai pula daripada kalangan mereka yang keluar daripada rumah dengan bermacam-macam perhiasan dan persolekan. Ini di antara punca dia. Sebab tu kalau tengok dalam kitab apa ni, tak hadis kita baca nipis untuk orang perempuan. Orang perempuan ni tuan-tuan bukan nanti kata jalan seorang-seorang. Kalau kita kata hari ni tuan-tuan, hari ni masuk sepintu kat depan ni pun tak elok dah. Sebab tu budaya Islam yang diterapkan oleh orang tua-tua kita tu cantik. Budaya tu memang ada. Rumah dulu-dulu tuan-tuan, dia akan buat 2 pintu ataupun 3 pintu. Pintu rumah ibu satu, tengah tu dia ada pintu, belakang dia ada pintu. Pintu dapur, rumah atas. Selalu dia lagu tu. Kalau orang jantan masuk depan rumah ibu, orang perempuan ni tuan-tuan, dia akan masuk ke tengah. Dia takkan masuk ke rumah ibu. Kalau hari ni tak boleh buat lagu tu Ustaz. Sebab rumah taman kita, pintu depan satu, belakang satu, takkan masuk rumah tengah kot. Makna nilai Islam tu wujud di kalangan orang-orang kita ni dulu lagi. Nilai tu. Orang perempuan takkan berjalan di hadapan khalayak orang lelaki-lelaki. Tapi hari ni dia bebas dah. Masuk ikut dan mana orang lelaki boleh, tentu orang perempuan boleh. Khemah pun tak diasingkan lelaki dan perempuan. Bercampur aduk lelaki dan juga perempuan. Tidak menutup aurat daripada orang yang bukan mahram. Dan ramai pula daripada kalangan mereka yang keluar daripada rumah dengan bermacam-macam perhiasan dan juga persolekan.
Segak tadi ni tuan-tuan bukan untuk suami. Segak tadi untuk orang luar. Bukan untuk suami. Untuk suami tuan-tuan bedak sejuk ya. Tu pun buah bunga kenanga hak masam dah. Bunga kenanga dalam bedak sejuk tu hitam. Tapi kalau untuk orang luar tuan-tuan, bedak Avon dia buh untuk orang luar. Tapi untuk suami bunga masam ya. Memakai minyak wangi dan membiarkan bau wangi itu dicium oleh orang yang bukan mahram. Nabi larang para sahabat wanita mendatangi ataupun mendekati tempat sembahyang apabila mereka meletakkan wangi-wangian. Depa letakkan wangi-wangian, maka Nabi SAW melarang sahabat tadi ni daripada mendatangi tempat ibadat kami, tempat sembahyang kami. Orang perempuan tak boleh mai bila mana dia meletakkan wangi-wangian. Sedangkan ia menghadapi suaminya dengan pakaian yang buruk, badan yang berbau busuk. Inilah di antara sebab-sebab yang mengakibatkan di kalangan wanita perempuan akan masuk ke dalam neraka. Hak ni punca dia. Dedah aurat dia. Dedah aurat. Tuan-tuan, daripada segi pakaian atas cantik, pakai tudung elok. Tapi stukin tak pakai. Stukin ni aurat. Aurat kaki tadi ni tuan-tuan dia kena tutup. Balik pesan tuan-tuan kat orang perempuan di rumah. Pakai stukin, mak hang nak makan kenduri ni, pakai stukin ni. Awak. Satgi naik mutu satgi ni, mak hang nak langkah naik atas mutu satgi ni, nampak perut betih. Pesan kepada isteri kita tuan-tuan. Sebab mereka adalah tanggungjawab kita. Kalau di hari akhirat, mereka tanya Allah Ta'ala tanya mereka ketih mai kat kita tuan-tuan, mampu kita. Jadi kita bersedia daripada awal, kita tolong tegur ajak isteri-isteri kita. Jadi mudah-mudahan bukan kata mereka, bahkan kita terselamat daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka perliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Hindarkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Jadi wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Insya-Allah kita berjumpa pula pada hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.